bersama-sama kami di Bernama Radio 24. Ya. Hello K-popers. K-popers kenapa pula kan? Dia ada kaitan lah juga dengan kecantikan Korea ni ataupun yang kita lihat orang nak nampak kita ni macam rupanya 3 dimensi. Ya. 3 dimensi dari setiap sudut tu nampak cantik. Kalau dulunya mukanya biasa-biasa aja, tapi bulat bujur je kan. Biasa-biasa je, tapi apabila mereka telah melakukan teknik kononnya 3D ni kan, memang cantik. Macam lagu tadi, cantik. Itulah kecantikan muka berbentuk agar kelihatan 3 dimensi seolah-olah menjadi kegilaan ya, tidak kira wanita maupun lelaki, terutama di Korea. Yang kini bukan hanya di negara berkenaan saja, malah di Malaysia juga bagaikan trend apabila ramai yang mula mendapatkan rawatan ini sehingga sanggup berhabisan sehingga ribuan ringgit hanya sekadar ingin kelihatan cantik dari setiap sudut. Ya, tetapi jika kurangnya pengetahuan mengenainya, ia juga mendatangkan keburukan kepada individu, terutama jika rawatan itu dilakukan bukan daripada doktor, kalangan doktor maknanya. Orang yang pakar lah. Jadi untuk kita dapatkan penerangan lebih lanjut, kita bersama-sama Dr. Aidil Azri Dato' Mukhtar mengupas isu kecantikan Korea agar muka kelihatan 3 dimensi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehati sejiwa. Salam. Okey. Baik, doktor, sebelum ada yang memberi persepsi yang lain mengenai kecantikan Korea ni, mungkin secara mukadimahnya doktor boleh terangkan apa itu kecantikan 3 dimensi ataupun kecantikan Korea ni. Okey, so bila kita cerita tentang wajah 3D atau 3 dimensi ni, sebenarnya kita lebih suka tekankan tentang wajah penduduk di Asia ni sebenarnya. Jadi Korea pun consider Asian country. So dari segi keturunannya, daripada dulu kala lagi, orang-orang Asia ni mempunyai wajah yang kita boleh klasifikasi sebagai 2D lah. Maksudnya dia flat face. So bila kita cerita 3D ni, kita ceritakan tentang setiap angle tu kita boleh nampak dia punya structure dia. Kalau 2D ni kita nampak very flat, very boring kan. So wajah orang Asia dia secara genetiknya dia memang structure dia begitu, dia 2D. Jadi wajah orang Eropah pula atau American, Caucasian, orang putih, dia orang lebih ke towards 3D ni. Maksudnya muka wajah dia orang lebih ada banyak projection. So oleh sebab itulah sekarang ini menjadi satu trend, terutamanya di Korea sendiri, sebab Korea pun now has becoming a very well developed country sekarang ni kan. Hampir mengatasi negara-negara saingan dia macam Jepun sendiri. Jadi trend mereka sekarang menuju ke arah developed country yang Caucasian ni lah. So jadi wajah 3D ni dah menjadi satu trend sekarang, yang mana wajah yang flat tadi tu mula nampak kelihatan ala-ala Caucasian lah. Jadi maksudnya apa contoh-contoh dia yang biasanya kita tekankan kalau wajah 3D ni, daripada top to bottom wajah ni, daripada yang atas sekali kita cerita tentang dahi. Okey, dahi dia biasanya tinggi. Okey, kemudiannya bila kita cerita tentang eyebrow dia 3D ni dia mesti bentuk arch. Arch ni maksudnya dia ada curve dia lah. Dia tak macam straight line macam tu. Lepas tu dia punya mata biasanya mata macam kita panggil mata bunda lah. Okey, dia tak mata sepet ke mata kecil. Lepas tu kita cerita tentang shape wajah tu. Wajah instead of kebiasaannya orang Asia ni dia bentuk dia macam squarish sikit. So kita mengharapkan bentuk yang lebih cantik tu dia bentuk kita panggil runcing atau bujur sirih, atau kalau Korean words dia so pakai V shape lah, bentuk V. Kan. And last not least, dari segi contour, contoh contour pipi, contour dipanggil tu dagu, dia ada curve dia tu, dia ada bacaan yang tersendiri lah. Okey, yang bacaan ni sebenarnya kalau dari segi matematiknya, daripada zaman Egypt lagi, daripada zaman dulu kala zaman Greek lagi, telah ada satu bacaan dipanggil golden ratio. Golden ratio ni dia satu simbol pi dia panggil lah. Pi itu adalah dalam mathematical
calculation dia 1.6 something lah So golden ratio ni kalau diukur pada wajah seseorang itu, macam contoh sebelum ni Michelangelo melukis Mona Lisa lepas tu kalau zaman Egyptian tu ada Queen Nefertiti, kalau pernah dengar, yang leher dia panjang, wajah dia pun very shape. Dan yang paling latest pelakon Hollywood, siapa yang sekarang ni menjadi sebutan, kalau yang wanitanya yang orang cakap memang model cantik wajahnya, sekarang siapa? Bukan saja wajah kan, badan semua, Kim Kardashian kan antaranya. Lagi yang dia yang paling universal, kat klinik saya mesti orang datang dia akan sebut nama pelakon ni. Angelina Jolie. Yes. Angelina Jolie selain jadikan model wajah yang cantik. Okay, so Queen Nefertiti, Angelina Jolie, lepas tu Mona Lisa, actually pernah dibuat kajian, calculation wajah diorang ni mengikut golden ratio ni, dia memang hampir almost 100%. So almost perfect. Maknanya That's ukuran what, dia tu. ukuran dia, maksudnya bacaan dia, keluasan dahi dia, jarak antara mata kiri dan mata kanan, panjang hidung Hidung, dagu. panjang dagu, semuanya mengikut calculation ni 1.6. Maknanya untuk kelihatan perfect sempurna. Perfect sempurna maknanya sebenarnya bahagian utama dahi, hidung, Yes, dagu. dagu. So dia ukuran-ukuran macam tu, kalau semuanya menepati golden ratio ni 1.6 1 jam, dia punya nisbah dia ni, dan wajah orang tu kita panggil memang cantik lah. Perfect lah. Kan. So Kaedahnya bagaimana boleh doktor? okey, Kaedahnya tu. kaedah cara nak menghasilkan 3D ni. Okey. So kalau dari segi perubatan estetik, bila kita cerita tentang bentuk 3D ni, dua treatment atau rawatan yang biasa disebut adalah rawatan dia panggil BTA. BTA ni kalau nak bahasa yang biasa orang selalu sebut botox lah. Tapi botox ni sebenarnya adalah salah satu brand. Okey. Tapi rawatan tu sebenarnya dipanggil BTA. Dan yang keduanya dipanggil filler. Rawatan filler. Filler ni pun ada brand-brandnya lah. Ada banyak. So nanti kita akan sebutkan. So dua benda ni. So bila kita cerita tentang botox atau BTA ni, dia ni lebih kepada dia correctkan wrinkle, kedutan. Okey, tapi dia tak mengubah struktur wajah. Dia hanya kurangkan kedutan, rehatkan otot muka. Jadi bila kita cuba berkerut ke apa-apa ke, kerut tu dah tak terlalu dalam. Okey, berbanding dengan filler tadi, filler ni dia kita panggil macam volumizer lah. Dia bagi volume. Maknanya dia mengisi kekosongan. Dia isi kekosongan. Yes. Contoh kalau pipi tu tengah cengkung ke, kita nak bagi dia volume, nampak fresh muka orang tu, so kita suntik filler. Sama juga dengan contoh hidung. Kalau misalnya hidungnya macam saya cakap tadi, orang Asia hidung dia lebih flat. Batang hidung dia rendah. So Caucasian batang hidung dia lebih tinggi. Hidung dia lebih mancung. Jadi kalau nak hasilkan bentuk hidung yang begini pun kita boleh pakai filler. So kita boleh tinggikan batang hidung tu, kita boleh mancungkan nose tip tu filler. Okey doktor, kita akan sambung sekejap lagi. Lepas ni nak tanya juga tentang penggunaan benang treat lift. Treat lift. Kan? Yes, Okey. yes, yes. Baik, terus kekal bersama-sama dengan kami menerusi program Flawless is Priceless. Okey, kembali lagi waktu ini menerusi program Flawless is Priceless bersama-sama dengan Dr. Aidil Azri Dato' Mokhtar mengupas isu kecantikan Korea. Tadi doktor sentuh sedikit mengenai filler. Kita nak ketepikan sedikit, sekejap saja filler tu. Tapi kita nak tahu doktor mengenai siapa ataupun bagaimana untuk 3 dimensi ni boleh dilakukan. Ada dari segi umurnya ke ataupun faktor-faktor lain doktor? Okey, ada beberapa faktor atau sebab untuk membolehkan seseorang tu untuk melalui proses 3 dimensi ini. Okey, pengstrukturan wajah 3 dimensi ini. Dari segi medical mungkin kita boleh cerita mereka yang mungkin pernah mengalami masalah kecederaan atau kemalangan, contoh kemalangan jalan raya, yang mana mungkin wajahnya dengan impak yang teruk tu, aksiden yang teruk, mungkin bentuk wajah atau tengkoraknya tu mungkin dah ada kerosakan. Jadi kena lalui proses kita panggil rekonstruktif untuk merepair balik. Jadi bila dalam proses nak merepair tu, mungkin bentuk wajah tu mungkin akan berlaku sedikit asimetri. Tidak sama kiri dan kanan tu. Memang umumnya
wajah kita ni pun secara naturalnya majority memang ada asymmetrical sikit, dia tak perfect. Jadi dalam keadaan-keadaan macam ni memang ada reason untuk kita cuba simetrikan baliklah shape tersebut, bergantunglah kawasan mana yang perlu dibetulkan. Itu satu. Kemudiannya yang kedua, dari segi contohnya mereka yang wajahnya memang saya sebut tadi memang bentuknya 2D, tapi mereka inginkan wajah yang bentuk lebih pada 3D. So golongan ni biasanya bermula di sekitar, kalau di Malaysia ni trendnya dah bermula dari seawal umur 20-an lah. 25 tahun, mereka yang dah mula bekerja lah, dah mula berkecimpung dalam social media, jadi dia expose tentang benda-benda ni semua kan. Jadi dan macam tu. Dan tak ketinggalan juga mereka yang mungkin yang lebih berumur, kerana contohnya yang mungkin dah umur dah mencecah 40 ke 50-an macam tu. Kerana ketika itu proses penuaan sudah menjadi semakin cepat. Kena pula mungkin kita pun tak menjaga dari segi macam suplemen untuk anti-aging dan sebagainya. Jadi penuaan menyebabkan kita punya kalau dari segi wajah tu otot wajah, kulit, everything akan jadi shrink, menipis. Tulang tengkorak kita pun akan makin mengecut sebenarnya. Setiap 10 tahun tu dia akan makin mengecut-mengecut. Jadi wajah yang daripada katalah asalnya tu nampak 3D pun dia dah makin flat. Jadi kita boleh bantu untuk macam kembalikan balik bentuk 3D itulah. Jadi kalau nak cerita dari segi faktor umur tu sebenarnya tergantung. 20-an yang lebih muda pun ada. Yang tu macam orang cakap dia memang dah nampak okey, tapi dia nak enhancekan lagi. Kalau yang late 40s atau 50s tu kerana mereka nak cuba kembalikan balik kepada zaman muda lah, orang cakap. Ada juga di mana situ. Dan juga yang saya sebut awal tadi, sebabkan faktor kemalangan atau kecederaan. Dan kecantikan Korea, muka kelihatan 3 dimensi. Adakah ia menggabungkan botox, filler dan juga penggunaan benang tu, treat lift yang saya nyatakan sebelum kemasukan berita tadi. Ya, okey. So bila kita cerita 3D tadi, macam saya cakap dua tadi tu, botox atau BTA dan filler ni, itu so called kita panggil emas lah, itu perlu. Tapi thread lift atau susuk benang ni sudah mula menjadi kegilaan juga di Korea. Kerana kelebihan susuk benang ni, dia satu prosedur yang consider agak cepat. Boleh kita sebutkan painless. Maksud bila kita cerita painless ni, you tak mengalami kesakitan yang lebih daripada orang cakap 2-3 hari ke, you know. Lepas tu kadang-kadang tu kita panggil prosedur ni pun lunch time procedure. You know, you ibarat dia lah, you keluar lunch, mungkin lunch you dalam sejam setengah tu actually dah boleh complete dah satu treatment tu, dan you boleh sekejap je. Dan you boleh kembali ke bekerja. Mungkin rakan-rakan sekerja pun tak perasan you dah buat. Kan, tapi macam kenapa muka you nampak lain? Dia mungkin tanya macam tu lah. Tapi lainnya lainnya okey. Kan. So sampai macam tu lah. Jadi sebab tu benda thread lift ni dia lebih kepada kalau kita nak sebut dia untuk lifting lah. Untuk lifting maksudnya semakin kita berumur, actually because of gravity, effect gravity lah, everything goes down. Kan. Sebab tu kita tengok dekat kawasan mata, eye bag dah mula terhasil, kulit mata dah kendur ke bawah. Lepas tu dekat pipi tu pun pipi kita pun panggil laugh line semua kan. So benda-benda ni semua boleh di lift, dinaikkan balik dengan bantuan benang ni. Sebab benang ni pun bukan benang biasa actually. Dia is a special thread yang mana bila dia ditanam di bawah kulit ni, dia boleh bertahan sehingga lebih kurang 10 ke 11 bulan macam tu sebelum dia hancur. Dan dia material ni boleh diterima oleh badan, maksudnya dia tak mendatangkan kesan sampingan ke toksin pada badan ke. Dan sepanjang kehadiran benang ni, dia akan membantu untuk pembentukan kolagen-kolagen baru. Jadi benang ni bukan saja bagi lifting effect, but at the same time dia akan mempromote pembentukan kolagen baru. Jadi kulit kita walaupun nanti benang tu dah hilang, tapi because of kolagen dah banyak sepanjang 10-11 bulan tu, dia tetap akan menampung kulit yang nak jatuh tu untuk still lift.
Kalau betul-betul merujuk kepadanya pakar, insya-Allah tak ada apa-apa lah. Tapi betul. ada setengah orang ni, doktor, mereka terlalu obses dengan kecantikan. Dah cantik, nak cantik lagi, tak puas hati kan. Boleh gunakan istilah macam ketagih. Mungkin di sini doktor boleh kongsikan pengalaman dalam mengendalikan golongan macam ni lah. Memang ada golongan macam ni. Saya boleh katakan lebih kurang 30 ke 40% juga golongan macam ni yang saya biasa jumpa. Yang mana di mata saya biasanya macam saya cakap, saya sebagai doktor estetik, kebanyakan kami semua telah di-train untuk untuk memastikan bahawa bentuk wajah tu macam saya sebut tadi, golden ratio dan sebagainya, dia ada baca-baca tertentu. Don't overdo lah. Okey. Kalau kita over, memang wajah tu daripada elok akan jadi lagi teruk. Okey. So memang ada golongan-golongan macam ni yang bila kita dah buat, dia nak minta bentuk 3D dan kita dah buat, tapi dia tak puas lagi, dia nak lagi, kan. Contoh yang paling bahaya sekali kalau nak buat tu di kawasan hidung lah. Sebab hidung ni dia adalah struktur yang duduk di tengah-tengah wajah. Benda yang duduk di tengah-tengah ni kalau kita ubah sikit je, dia akan mengubah keseluruhan wajah. Macam tiang seri pula ya. Betul, macam tiang seri. So jadi yang hidung, part hidung ni memang ramai orang yang bila buat tu, because dia dah tengok, contoh lah, kita sebelum ni batang hidung dia flat, sekarang dia dah tinggi. So bila dah tinggi, dia rasa macam bestnya, nak lagi lah, macam tu kan. Mungkin lagi tinggi dia lagi cantik, macam tu. Ramai yang akan berperasaan begitu. Tapi itulah the moment kalau dia terlalu over sangat, nak terlalu tinggi-tinggi, lama-lama nanti jadi macam cerita Avatar tu, macam belalai gajah nanti kan. Lepas tu nanti dia menyesal. Kan, dia menyesal nanti dia salahkan contoh doktor pula. Doktor tu lah kenapa tak, kan saya dah advise banyak kali, you yang nak juga. So dalam keadaan ni memang penting lah, maksudnya kita dapatkan daripada pandangan pakar yang bertauliah. Lepas tu kalau misalnya doktor tu atau pakar tu dah bagi pandangan yang contohnya cakap dah limit kat situ, cubalah terima. Jangan nak cuba jadi doktor pula, nak lebih pada doktor tu pula, because nanti you akan menyesal. Dia bukan nampak cantik, nampak lain. Dia akan nampak pelik lah. Nanti akan jadi buah mulut orang pula kan. Macam makhluk asing pula. Okey. Baik, 0326927939. Anda boleh hubungi kami ataupun di Facebook bernama Radio 24, bercakap mengenai kecantikan Korea bersama-sama dengan Dr. Aidil Azri Dato' Mokhtar. Okey doktor, ini mengenai suntikan minyak. Ini kes-kes yang mungkin tak dapat dikawal sebab penipuan berleluasa. Bagaimana pandangan doktor? Itulah, saya baru diberitahu ada viral video tentang satu orang ni, dia buat suntikan minyak dengan katanya menggunakan minyak baby oil ke apa macam tu pada wajah. Mungkin tak tahulah because kesuntukan kos ke ataupun mungkin takut nak jumpa doktor, jadi dia lebih berani belajar daripada internet, daripada YouTube, cara nak menyuntik, dan dia boleh suntik sendiri pada diri dia atau di kawan dia. Benda ni memang bahayalah. Okey, sebab kalau betul lah yang dia suntik itu minyak, contohnya minyak baby oil ke apa. So benda tu adalah satu benda asing yang sudah pastinya badan kita bila disuntik satu benda asing dalam badan kita akan, kita panggil berlaku rejection. So bila berlaku rejection, akan berlaku masalah keradangan dan kemudian akan disertai dengan jangkitan kuman. Keradangan dan jangkitan kuman kalau dah bergabung dua ni, dia akan menyebabkan masalah yang lebih besar lah, maksudnya kecacatan wajah contoh akan berlaku. Dan kos yang lebih besar pula nanti diperlukan untuk merepair balik bila keadaan ini dah berlaku. Saya pun tak faham sebenarnya kenapa boleh menggunakan minyak, sebab minyak tu satu tekstur yang lembut. Okay, dia tak boleh nak stay shape dia. Macam filler ni telah filler memang average-nya orang cakap golongan yang berpendapatan sederhana dan yang ke atas sajalah yang mampu, sebab safe filler memang dia agak expensive lah, kita tak nafikan. Tapi dia punya mahal tu bukan sebab dia mahal semata-mata sebab brand ke apa, tapi disebabkan oleh R&D yang telah dibuat, tahap keselamatan yang tinggi untuk memastikan takkan berlaku benda-benda yang tidak elok pada wajah sekiranya disuntik, terutamanya penyebab kanser. Sebab banyak bahan-bahan asing yang selain daripada filler yang paling common sekarang doktor pakai jenis hyaluronic acid dipanggil. Jenis asing yang menggunakan minyak lah, silikon semua ni, banyak kajian yang menunjukkan akhirnya nanti dia akan menjurus ke arah kanser. Jadi itu yang kita takut.
So bila menggunakan gel hyaluronic ni, dia shape dia akan stay. Kalau kita buat dekat hidung tu memang akan terletak. Kalau dekat pipi dia terletak. Tapi kalau macam benda macam soft ni, macam minyak ni, dia akan lari. Mungkin awal-awal tu nampak ada shape, tapi I think lebih pada seminggu dia akan lari. Itu yang elok-elok pipi dia tengok tinggi, dia tiba dah turun ke bawah. Kan hidung dia daripada sharp tu dah jadi kembang ke tepi. Kembang tepi ke sengit ke. Kita banyak jumpa orang macam ni di tepi-tepi jalan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya penyebab dia lah. Okey. Baik, kita ada pemanggil bersama-sama dengan Nora di talian. Nora. Waalaikumsalam. Ya Nora, teruskan. Yang bertanyakan soalan, apa kaitannya pula dengan gel ataupun krim yang dijual di pasaran yang boleh buat muka kita jadi bentuk V, yang mengubah ataupun jadi 3 dimensi. V-shape katanya, sapu je V-shape. Sapu menghasilkan V-shape Oh. Okey. Iaitu pernah juga diutarakan soalan-soalan macam ni pada rakan-rakan saya sendiri pun. Cuma bagi saya lah, untuk menghasilkan V-shape dengan menggunakan bahan-bahan topikal ni, just application saja, sebenarnya boleh, tapi dia tak akan kekal lama. Maksud tak kekal lama tu mungkin dalam masa 1 hari saja, lepas tu dia back to normal. Sebab kenapa kita cakap macam tu? Sebab kalau misalnya wajah kita ni dia dah volumenya dia memang dah lebar lah. Okay, muka kita wide, kita nak tiruskan dia hanya dengan teknik urutan atau application of ubat-ubatan tertentu. Until now, apa yang saya dapati, kesan-kesannya hanya sementara saja. Dia tak boleh nak mengubah the whole structure of the face tu. In fact, kalau misalnya kita buat macam saya sebut tadi, kita buat thread lift benang, ataupun kita gunakan filler ataupun botox, BTA sekalipun, kesannya tu pun bukan kita cakap permanent. Actually dia ada jangka masa juga. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang setahun setengah. Tengok pada bahan yang kita pakai lah. Tapi pun tak permanent. Apatah lagi macam itu, bila kita cerita tentang injection tu, kita suntik daripada dalam untuk ubah anatomi wajah tu. Apatah lagi hanya dengan sapu di luar. So benda-benda yang sapu di luar ni, kebanyakannya dia tak mampu untuk nak capai ke dalam struktur yang di dalam. Maksudnya di kawasan tulang, di kawasan otot. Jadi untuk menghasilkan bentuk yang real V-shape dan so-called jangka masa yang lama, bagi saya benda tu memang tak mampu untuk dicapai. So untuk sementara saja boleh. Sebab wajah kita pun antara sebab kadang-kadang muka kita nampak cabi ni sebab apa? Water retention, accumulation. So bila kita buat satu teknik urutan yang betul, actually wajah kita pun boleh nampak slim. Sebab kita clearkan, kita drainkan air yang berkumpul tu di wajah. Tapi tak lama lah, nanti dia akan jadi balik. So bagi saya still the best untuk masukkan bentuk 3D ni adalah yang melibatkan sama ada suntikan atau of course yang paling detail sekali operation lah, plastic surgery. Sakit tak? Kalau kita cerita surgery dengan suntikan, of course dia merupakan dua skop yang berbeza tu. So suntikan ni biasanya kita cerita dia sekejap sajalah, sakit dia time tu saja, lepas tu okey. Tapi bila surgery ni dia ambil jangka masa panjang untuk nak recover. Okey. Baik, berbalik kepada soalan Nora tadi. Okey, lokasi klinik dan juga rawatan. Okey. Doktor laksanakan. So klinik di Damansara Perdana. Okey, jadi kalau biasanya klinik estetik menyediakan beberapa servis-servis yang harus melalui approval daripada KKM lah. Sebab tak semua klinik-klinik boleh buat semua treatment yang kadang-kadang di Korea tu macam-macam. Korea tu sangat advance. Tapi di Malaysia ni dia lebih restricted sebab untuk safety reason lah. Jadi kalau misalnya ada contohnya ada terbaca di ruangan-ruangan tentang sesuatu teknik terbaru ke apa-apa, saya nasihatkan cuba dapatkan pandangan daripada doktor perubatan estetik dulu sebelum untuk kita boleh sahkan sama ada treatment ni boleh dibuat ke tidak.
Sebab kadang-kadang tu ada treatment yang memang kita tak boleh nak buat. Terutamanya yang melibatkan surgery. Walaupun ada setengah-setengah tempat, terutamanya macam pusat-pusat kecantikan yang tidak berdaftar, maksudnya yang bukan klinik, ada menjalankan rawatan-rawatan yang surgery begini. Mungkin doktor import daripada China dan sebagainya. So benda-benda macam ni bahayalah. Sebab ada di antara doktor-doktor ni pun sebenarnya bukan doktor pun, it's a fake doctor. Kan maybe beautician yang dah praktis 30 tahun dekat China datang sini untuk nak cek makan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni mesti jagalah. So kalau ada apa-apa soalan tentang benda-benda macam ni, kalau tak mampu nak datang sampai ke Damansara pun bolehlah mungkin emailkan soalan, mungkin saya boleh bantu jawab. Kalau katalah duduk jauh, di idealistclinic@gmail.com. Ataupun kalau nak tahu tentang rawatan-rawatan yang atau servis-servis yang lain, boleh follow kami di Instagram Idealist Clinic, ataupun satu lagi di Facebook Idealist Clinic juga. Okey, baik. Untuk rawatan 3 dimensi ni doktor ya, selepas selesainya untuk rawatan tersebut, ada rawatan susulan yang perlu diikuti? Okey. Macam saya sebut tadi, kalau kita cerita tentang filler ataupun botox, treatment-treatment yang macam ni dia ada jangka masanya. So kalau kata kita cerita filler, katalah kita cerita filler hidung untuk nak mancungkan hidung. Biasanya ketahanan untuk filler hidung lebih kurang setahun ke setahun setengah. Jadi selepas pada itu hidung tu akan slowly kembali kepada keadaan asal. Okey, dia tak akan jadi lagi teruk lah. Ramai orang takut nak buat sebab dia cakap nanti kalau once saya berhenti nanti dia akan jadi lagi teruk. Sebenarnya dia tak akan jadi lagi teruk sebab dah ada kajian pun dibuat. Kalaupun dia dah tak maintain, actually hidung dia kalau diambil dulu, contohlah 10 tahun dulu sebelum dia buat dengan dah selepas 10 tahun dan dia dah berhenti tu, shape dia tu walaupun dah kembali kepada original tapi shape dia nampak lebih cantik. Lebih cantik. Sebab setiap kali kita top up hyaluronic acid gel ni, dia akan bantu untuk pembentukan kolagen baru sebenarnya. So badan kita, as kita tahu, semakin kita berumur kolagen makin hilang. Jadi dengan bantuan menambahkan kolagen balik dalam bawah kulit kita apa semua, structure original wajah tu sedikit sebanyak dapat dikekalkan juga. Okey. Selepas rawatan tersebut ada perubahan ke doktor dari segi gaya hidup individu itu? Okey. Contoh kalau dia bergantung pada treatment juga. Kalau kita katalah cerita tentang filler tadi. Okey, filler hyaluronic acid ni dia alah pada heat, pada panas. Jadi mereka yang menjalani rawatan filler hyaluronic acid ni digalakkan untuk tidak meletak, contoh kadang-kadang orang golongan ni kerana dia ada pergi facial. So setengah-setengah tempat facial dia ada menggunakan mesin contoh namanya radio frequency. Mesin tu panas untuk lifting juga. So kena bagi tahu orang tu yang okey, di kawasan-kawasan ni ada filler hyaluronic. So elakkan buat dekat kawasan tu. Seandainya terdedah kepada suhu yang panas sekian, apa akan jadi? Dia akan hilang dengan lebih cepat. Macam contoh patutnya dia tahan sampai setahun setengah, mungkin dalam 6 bulan dia dah hancur, dia dah hilang. So rugilah kat situ. So heat, so macam kalau orang tu suka pergi sauna ke apa, so lifestyle tu kena ubah sikit lah. Tak boleh nak lama-lama. Boleh pergi tapi mungkin tak lama dah lah. Tak, kalau dulu sebelum ni setengah jam, mungkin sekarang kena 10-15 minit je. Kalau siapa yang suntik botox, contoh dia 8 jam yang pertama tu dia tak boleh nak lie flat, baring flat ataupun naik flight. Kalau contoh ada yang setengah yang datang daripada overseas, contoh daripada Brunei lah, Singapura, datang ke tempat saya nak buat injection, saya akan pastikan sekurang-kurangnya dia ada time 8 jam tu dia tak fly. Kan, kalau tak dia akan mengganggu kesan efek botox tu pada kawasan otot yang kita injek, suntik tu. So ni antara lifestyle yang boleh kita perlu ubah sikit lah. Tapi bukan cakap kena sekat terus. Macam tu. Adalah tempoh masanya. Dia ada. Apabila kita melakukan 3D ni, contohnya di klinik doktor sendiri, memang boleh nampak terus ke? Okey. Kebanyakan 3D feature ni insya-Allah boleh nampak terus. Okey. Dia boleh nampak terus sebab macam yang saya cakap, filler ni result dia memang instant. Okay, the moment you pump atau you inject benda tu, dia akan terus naik.
Selalunya bahagian mana? Bahagian pipi yang filler biasanya. Filler, okey. Macam saya cakap tadi, wajah orang asal dia flat. So, dia bila kita nak buat projection tu, biasanya kita akan fokuskan di kawasan pertengahan muka. So, pertengahan muka tu kita cerita tentang hidung, kita cerita tentang pipi pun kita akan fokuskan ke tengah sikit. Okey. Lepas tu dekat dagu. So, ini area yang kita akan projectkan dia. Jadi, wajah tu akan nampak runcing. Lepas tu kalau macam contoh orang tu ada kedutan, wrinkle, yang tu kena botox lah. Tapi bila buat botox ni, dia ambil masa, dia bukan immediate. Dia selepas 3 hari baru kesan dia akan kelihatan. Tapi yang immediate ni biasanya yang melibatkan filler atau yang melibatkan benang thread lift tu lah. Baik, banyak sebenarnya yang telah dikongsikan oleh doktor bersama-sama dengan kita menerusi topik yang kita bawa pada minggu ini, kecantikan Korea. Okey, nantikan minggu depan untuk episod seterusnya. Siapa nak jadi Snow White? Snow White sekadar cerita dongeng atau sebenarnya anda juga mampu memiliki wajah secantik Snow White. Jadi anda kena dengar program Flawless is Priceless bersama-sama Dr. Aidil, doktor pakar estetik di Bernama Radio 24 minggu depan. Okey, baik. Terima kasih.